Pengertian ijma' ulama. Pengertian ijma' dapat diberikan dengan dua pengertian, yaitu pengertian bahasa dan pengertian istilah. Dari segi bahasa, ijma' bermaksud niat dan bersetuju dalam sesuatu perkara untuk melaksanakannya, ataupun azam dan kesungguhan dalam menghasilkan sesuatu. Dari segi istilah pula, ijma' ulama dapat diberikan dengan beberapa pengertian, yaitu yang pertama, muafakat pendapat ulama mujtahid mengenai suatu masalah. Yang kedua, sepakat ulama mujtahid daripada umat Islam sama ada dalam bentuk iktikad, kata-kata atau perbuatan untuk mengeluarkan hukum yang berlaku selepas kewafatan Nabi. Yang ketiga, persepakatan ulama mujtahid daripada umat Nabi Muhammad selepas kewafatan Nabi Muhammad dalam perkara yang berhubung dengan hukum syara'. Apa yang dimaksudkan dengan persepakatan ulama mujtahid ialah mereka yang mempunyai kebolehan mengeluarkan hukum syarat daripada dalil yang terperinci dan mestilah dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sahaja. Ijma' ulama tersebut adalah hasil ijtihad yang merupakan peranan penting dalam menetapkan sesuatu hukum. Syarat-syarat ijma'. Sesuatu ijma' itu hanya boleh dijadikan hujah sekiranya ia memenuhi syarat-syarat yang berikut. Yang pertama, semua ulama mujtahid sepakat mengenai hukum syarak terhadap masalah yang berkaitan. Jika salah seorang di antara mujtahid tidak bersepakat tentang sesuatu hukum, sama ada secara perkataan ataupun perbuatan, maka ijma' yang dilakukan itu tidak boleh diterima. Hal ini kerana ijma' hanya akan berlaku dengan keseluruhan ulama mujtahid yang ada di dunia bersepakat dan bersetuju dalam sesuatu masalah hukum. Yang kedua, wujudnya sejumlah ulama mujtahid pada masa berlakunya sesuatu masalah atau perkara. Ini kerana sekiranya ada mujtahid yang tidak mengetahui bahawa ada berlakunya ijma' pada sesuatu masa disebabkan jarak tempat tinggalnya yang jauh, maka ijma' tersebut tidak boleh diterima. Yang ketiga, ia mestilah sabit dengan jalan yang sah, sama ada ianya masyhur di kalangan ulama atau periwayatnya fiqh, yakni dipercayai dan berpengetahuan luas. Ini berdasarkan pendapat daripada Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Hafiz Firdaus 2010. Yang keempat, sepakat ulama mujtahid mesti mengeluarkan pendapat masing-masing secara tegas, sama ada berupa perkataan atau perbuatan, baik secara bersendirian atau secara berkumpulan. Sekiranya ada di antara mereka yang memberi persetujuan dengan sebab terpaksa atau terdapat unsur syubhah pada persetujuannya itu, maka ijma' itu tidak boleh diterima. Di kalangan para mujtahid tidak boleh ada perselisihan yang berterusan. Sekiranya ada perselisihan sebelumnya, ijma' itu tidak sah kerana pendapat-pendapat tidak akan lenyap dengan wafatnya tuan punya pendapat. Ijma' tidak menolak perselisihan yang berlaku tetapi melarang daripada berlakunya perselisihan pendapat pada kemudian hari. Yang keenam, setiap mujtahid yang melakukan ijma' itu tidaklah disyaratkan daripada golongan yang maksum. Ini berdasarkan pandangan daripada Dr. Abdul Karim Amrullah. Beliau menambah lagi, sekiranya sifat maksum itu dijadikan syarat bagi setiap mujtahid untuk melakukan ijma', maka ianya diibaratkan seperti barang yang tidak akan dapat. Hal ini kerana tidak ada seorang pun yang akan terpelihara daripada kesilapan dan dosa melainkan Nabi Muhammad SAW. Kehujaan ijma'.
Hujah ijma' ni dia terbagi kepada dua. Yang pertama yaitu dalil Al-Quran, yang kedua dalil hadis. Dalil Al-Quran menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat yang sederhana dan menjadi saksi terhadap orang lain. Surah Al-Baqarah ayat 143. Terdapat juga nas Al-Quran yang menyatakan umat Islam mestilah taat kepada perintah yang merangkumi ulama, dan apabila berselisih pendapat, mereka mestilah merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Surah An-Nisa ayat 59. Dalil hadis pula ialah terdapat hadis yang berbagai bentuk dan difahami umat Islam dan ulama mujtahid, dan mereka mustahil sepakat terhadap perkara yang salah. Dalam hal ini adalah suatu jaminan terhadap hukum ijma' yang membawa arti ianya wajib diamalkan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud. Rukun ijma' terbagi kepada 4. Yang pertama, semua ulama mujtahid sepakat mengenai hukum syarak terhadap masalah yang berkaitan. Yang kedua, wujud sejumlah ulama mujtahid pada masa berlakunya sesuatu masalah atau perkara. Yang ketiga, sepakat semua ulama mujtahid mengenai hukum terbabit. Yang keempat, sepakat ulama-ulama mujtahid mengeluarkan pendapat masing-masing secara tegas, sama ada berupa perkataan atau perbuatan, baik secara bersendirian ataupun secara berkumpulan. Kita lihat pula pendapat jumhur. Apa pendapat mereka mengenai kemungkinan berlakunya ijma'? Jumhur ulama menolak pendapat Syiah yang mengatakan bahawa ijma' ini tidak berlaku. Pendapat mereka sebenarnya tidak berasas dan berdasarkan sangkaan semata-mata. Buktinya ijma' telah berlaku masa lalu. Jumhur juga menolak alasan mereka mengatakan ijma' yang bersandarkan dalil Qat'i tidak perlu dan sia-sia. Sebabnya, ijma' bersandarkan dalil Qat'i memang berguna untuk mengukuhkan lagi hujah sesuatu masalah dan sememangnya berlaku. Contoh, hukum wajib menunaikan solat berdasarkan dalil Al-Quran dan ijma' ulama. Selepas itu, jumhur ulama menolak pendapat mereka yang mengatakan mustahil berlaku ijma' terhadap hukum berdasarkan dalil zani. Hujah mereka, hukum ijma' ni berdasarkan dalil zani telah berlaku. Contohnya, ijma' ulama mengeluarkan hukum nenek berhak memperoleh 1/6 daripada pusaka peninggalan cucunya. Hukum itu berdasarkan dalil hadis ahad yang bersifat zani. Justeru, jumhur ulama berpendapat terjadinya ijma' adalah suatu perkara yang mungkin dan ia benar-benar berlaku. Contoh, jumhur ulama berpendapat demikian ijma' berlaku dalam kalangan mujtahid, iaitu haram mengawini wanita dengan emak saudaranya sama ada sebelah bapa ataupun sebelah ibu serentak. Ulama tidak sepakat mengenai kemungkinan berlaku ijma'. Di sini kita boleh lihat dari pendapat Syiah dan pendapat jumhur. Pendapat Syiah, sebahagian golongan Syiah berpendapat tidak mungkin berlakunya ijma' kerana kita kena lihat dulu untuk berlakunya ijma' ni mesti ada dua asas ini. Yang pertama, mengetahui ulama yang layak berijtihad seluruh dunia. Yang kedua, mengetahui pendapat setiap mujtahid tentang masalah yang dipersoalkan. Jadi, dalam hal ini berdasarkan dua asas yang saya sebutkan sebentar tadi, ijma' tidak mungkin berlaku. Sebabnya, tiada ketetapan ataupun landasan yang pasti untuk tahu siapa yang layak digelar mujtahid ataupun tidak. Begitu juga mengenai kedudukan mujtahid, sebabnya mereka tidak tinggal ataupun menetap di suatu kawasan, malah mereka tinggal secara berselera. Justeru, untuk mengetahui pendapat mujtahid setiap orang adalah sukar. Ada kalanya ijma' bersandarkan dalil qat'i dan ada kalanya dalil zanni.
Jadi, sekiranya ia bersandarkan kepada dalil qati, pada adatnya sudah tentu orang ramai sudah tahu mengenai suatu masalah. Oleh itu, tidak perlu lagi kepada ijma'. Jika ijma' itu bersandar kepada zanni, pada adatnya mustahil berlaku ijma' sebab tidak sama pendapat mujtahid dan ilmu mereka. Sandaran ijma'. Sandaran ijma' yang pertama ialah jumhur ulama sepakat mengatakan tidak akan wujud ijma' tanpa sandaran. Hal tersebut kerana Nabi tidak membuat sesuatu keputusan tanpa sandaran kepada wahyu. Yang kedua pula, sandaran ijma' ialah tidak mungkin para mujtahid mengeluarkan sesuatu hukum tanpa sandaran, atau mereka sengaja muafakat untuk melakukan kesalahan. Yang ketiga pula, ada segelintir ulama berpendapat boleh berlaku ijma' tanpa sandaran. Contohnya, urusan jual beli, unjuk-mengunjuk dan layan diri, di mana ia diharuskan berdasarkan adat. Tetapi menurut Imam Syafi'i, hukum jualan tersebut dikira tidak sah. Yang keempat pula, pendapat jumhur ulama mengatakan ijma' mesti ada sandaran adalah lebih tepat. Dengan adanya sandaran, menyebabkan hukum ijma' adalah qat'i dan hukum sesuatu sebelum berlaku ijma' adalah taraf zanni. Yang kelima pula, ijma' tidak akan berlaku kecualilah dengan berasaskan kepada dalil-dalil yang qat'i dan zanni. Yang keenam pula, dalil qat'i. Dalil qat'i dari surah An-Nisa ayat 23. Dalil tersebut termasuk ijma', yaitu haram mengawini nenek dan cucu. Dalil zanni pula, hadis ahad, sebagaimana sebuah hadis yang bermaksud nenek mendapat pusaka 1/6 kerana Nabi telah memberi kepada nenek bahagian 1/6 daripada pusaka si mati. Al-Qiyas di mana ijma' ulama terhadap haram lemak babi dikiaskan kepada haram dagingnya. Pembagian ijma' mempunyai dua bahagian. Yang pertama, ijma' surih atau ijma' hakiki, iaitu sepakat semua ulama mujtahid pada suatu masa tertentu dalam masalah hukum agama, di mana masing-masing mengeluarkan dan melahirkan fatwa mereka baik dalam bentuk perbuatan atau perkataan. Para mujtahid sependapat mengenai sesuatu hukum dalam sesuatu masalah dengan menyatakan pendapat mereka dengan terang dan jelas atau melaksanakan hukum yang dibincangkan. Yang kedua, ijma' sukuti atau ijma' iktibari, iaitu sebahagian ulama mujtahid mengeluarkan pendapat mereka melalui fatwa, sedangkan sebahagian ulama mujtahid lain mendiamkan diri, tidak menyatakan pendapat atau tidak sependapat. Selain itu, mereka juga dikira ijma' iktibari kerana dengan mengambil kira atau beranggapan ulama yang mendiamkan diri tersebut bersetuju dan sependapat dengan masalah yang diijtihad. Sebahagian mujtahid mengemukakan hukum bagi suatu masalah dan sebahagian yang lain mendiamkan diri, tidak mengingkari dengan jelas dan tidak pula menyatakan persetujuan dengan terang. Hukum mengingkari ijma'. Ijma' mengambil tempat sebagai sumber ketiga dalam sumber perundangan. Ulama berselisih pendapat tentang mengingkari hukum yang berdasarkan ijma'. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat mengingkari ijma' adalah kufur kerana ia termasuk dalam hujah yang disepakati, iaitu qat'i. Contohnya, mengingkari ijma' sahabat yang diriwayat secara mutawatir kerana mengingkarinya bererti mengingkari dalil qat'i. Dan yang kedua, sebagian ulama lain seperti Imam Al-Haramain mengatakan mengingkari hukum ijma' tidak kufur kerana dalil kehujahan ijma' adalah zanni, seterusnya mengingkari kehujahan tidak kafir. Biarpun ada perselisihan ulama tentang pengingkaran ijma', namun ijma' ulama merupakan ijtihad ulama yang secara tidak langsung ia adalah keputusan yang dibuat bersumberkan dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Oleh itu, segala ijma' yang bersepakati dinyatakan oleh ulama mujtahid terhadap suatu hukum syarat mestilah dengan bersandarkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Dari situlah ijma' itu dapat diterima sebagai suatu dalil dan hujah yang muktamad. Kesimpulannya,
Ijma' merupakan sumber perundangan Islam yang telah diakui kebenarannya. Sebagai kesimpulan daripada keseluruhan perbincangan mengenai ijma' ini, dapatlah kita simpulkan ijma' itu merupakan kesepakatan sekalian mujtahid setelah kewafatan Rasulullah SAW pada satu masa di atas apa-apa pekerjaan, sama ada daripada pekerjaan agama dan pekerjaan dunia atau pekerjaan yang dinisbahkan pada akal atau duha. Ijma' tidak akan berlaku melainkan setelah adanya kesepakatan ulama yang berijtihad pada sesuatu zaman tanpa dikecualikan seorang pun daripada kalangan mereka. Ini bermakna jika seorang saja yang membangkang maka tidaklah dianggap ijma'. Para mujtahid biasanya berselisih pendapat dalam sesuatu hukum tetapi dalam sesuatu hukum tertentu, yakni yang sedia ada. Tidak seorang pun di kalangan itu mereka berbeza pendapat. Maka terjadilah ijma' dan wajib beramal dengannya apabila ijma' itu mengikut segala rukun-rukun